Kadang-kadang baginda mentakhirkannya sampai orang ramai berkumpul. Baginda bersembahyang subuh satu kali pada waktu ghalas, yakni waktu masih gelap di awal subuh. Kemudian bersembahyang pada kali yang lain pula pada waktu cerah tanah. Kemudian sembahyang baginda selepas itu ialah pada waktu ghalas, pada waktu di awal waktu subuh itu sampai mati. Walam ya'ud ila an yusfira, baginda tidak lagi kembali mengerjakan sembahyang pada waktu isfar itu, yakni pada waktu cerah tanah itu. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari Zuhri oleh Ma'mar, Malik, Ibnu Uyainah, Shu'aib bin Abi Hamzah, Laith bin Sa'ad, dan selain daripada mereka yang tersebut itu. Tetapi mereka tidak ada menyebutkan waktu yang mana Nabi SAW bersembahyang padanya, dan mereka tidak mentafsirkannya. Demikian juga Hisham bin Urwah dan Habib bin Abi Marzuq telah meriwayatkan dari Urwah sama seperti riwayat, yakni sama seperti makna riwayat Ma'mar dan sahabat-sahabatnya. Cuma Habib tidak ada menyebutkan Bashir, yakni dalam isnadnya. Abu Daud berkata, Wahab bin Kaisan telah meriwayatkan dari Jabir dari Nabi SAW waktu maghrib, tentang waktu maghrib. Qala thumma ja'ahu lil maghrib, dia kata kemudian Nabi dia datang untuk bersembahyang maghrib, hina ghabatis syams, ketika matahari telah terbenam, yakni minal ghad, pada keesokan harinya, waqtan wahidan, yaitu pada waktu yang sama, yakni dengan hari sebelumnya. Abu Daud berkata, demikian juga telah diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Sabda baginda, kemudian beliau bersembahyang denganku maghrib, yakni Jibril bersembahyang denganku maghrib, maksud beliau minal ghad, pada keesokan harinya, waqtan wahidan, pada waktu yang sama, yakni dengan waktu yang telah dikerjakan pada hari sebelumnya. Demikian juga telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis Hassan bin Atiyah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya dari Nabi SAW. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Musa bahawa ada seseorang bertanya Nabi SAW yakni tentang sembahyang lah, tentang waktu sembahyang. Tetapi Nabi SAW tidak menjawab apa-apa, tidak memberi apa-apa jawapan kepadanya, sampai baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang fajar ketika mana fajar telah pun terbit. Maka baginda bersembahyang ketika mana seseorang tidak mengenal muka kawannya, ataupun ketika seseorang tidak mengenal orang yang berada di sebelahnya. Kemudian baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang zuhur ketika telah tergelincir matahari, sehingga orang yang berkata intasafan nahar, telah tengah hari. Wa huwa alam, padahal Nabi SAW sudah pun tahu, lebih tahu lagi. Kemudian baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan sembahyang asar, untuk sembahyang asar pada ketika itu matahari masih lagi putih dan tinggi. Baginda menyuruh Bilal untuk iqamat untuk sembahyang maghrib, hina ghabatis syams, pada ketika matahari telah terbenam, dan menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang isya ketika mana syafaq telah pun lenyap ataupun hilang. Pada keesokannya baginda bersembahyang fajar, dan setelah selesai faqulna, setelah selesai baginda bersembahyang fajar, kami berkata, atla'atis syams, matahari telah naik kah? Fa aqama zuhur,
baginda mendirikan sembahyang zuhur pada waktu asar pada hari sebelumnya, dan bersembahyang asar ketika matahari telah pun menguning. Qala, ataupun dia berkata amsa, pada ketika telah lewat petang. Wa shallal maghrib, dan baginda bersembahyang maghrib sebelum syafaq hilang, lenyap, dan bersembahyang isya hingga ke 1/3 awal malam. 1/3 malam, yakni awal malam. Kemudian baginda bertanya, aina sa'il, di manakah orang yang bertanya tentang waktu sembahyang? Ini 2 hari lalu. Waktu sembahyang ialah di antara 2 waktu ini. Qala Abu Dawud berkata, Sulaiman bin Musa telah meriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang maghrib, sama maknanya dengan riwayat ini. Qala, dia berkata, kemudian baginda bersembahyang isya. Qala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan hingga ke 1/3 malam, sementara sebahagian yang lain mengatakan hingga ke separuh malam. Demikian juga diriwayatkan oleh Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwa baginda bersabda, waktu zuhur ialah selagi belum masuk waktu asar. Waktu asar selagi matahari tidak menguning. Waktu maghrib selagi tidak hilang syafaq. Dan waktu isya hingga ke separuh malam. Waktu sembahyang subuh yaitu selagi matahari tidak naik, belum naik. Habislah sekali. Kemudian dia bincangkan satu-satu pula. Satu-satu. Kita tengok dulu Mak Barun ni. Pasal Barun ni tak dah semua tu. Sebahagian saja dah bincang. Iaitu hadis tentang seorang mari kepada Rasulullah daripada penduduk Najd, yang mana rambut dia tu bergereseng, suaranya kedengaran, dengung suaranya kedengaran, tetapi tidak dapat difahami, tidak difahami apa yang diucapkannya. Sehinggalah dia sampai dekat, rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Nabi SAW menceritakan 5 sembahyang dalam sehari semalam. Dia berkata, hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada kecuali yang sunat. Hak wajib tak ada dah hak lain sembahyang ni selain daripada hak 5 waktu. La, Nabi SAW kata, tidak ada kecuali kalau engkau mengerjakan sembahyang sunat. Sini sini yang kita tak ada dah situ. Dia ada lagi sembahyang yang wajib ni. Dia masih ada lagi khilaf. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang witir wajib. Begitu juga sembahyang 2 hari raya wajib. Imam Ibn Taymiyah pun kata lagu tu juga wajib. Dan ramai lagi yang lain. Macam mana dengan hadis ni? Dia faham lagu mana? Itu persoalannya. Jawabnya, kita jangan keliru. Jangan keliru. Bukan kata sembahyang tu ada lebih daripada 5 waktu. Jangan keliru. Ada dalam setengah-setengah riwayat tu dia tanya, yas'alu an faraidil Islam, tentang fardu, apa-apa yang difardukan dalam Islam. Hak mereka kata tadi, hak terima selain daripada hak 5 ni, dia tidak kata fardu, dia kata wajib. Tu kena faham istilah. Bukan fardu, wajib. Sembahyang witir wajib. Sunat subuh wajib mengikut mazhab Hanafi.